Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'aladz zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله كافة للناس بشيرا ونذيرا. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan yang sementara yang Allah kurniakan kepada semua makhluk, terutama Allah kurniakan kepada manusia dengan wa mahattu lahu tamhida. Aku telah memberikan segala kemudahan kepada manusia. Semua Tuhan Aziz, namun demikian manusia tidak cukup dengan apa yang Allah kurniakan kepada mereka. Mereka tamak, yatma, mereka haluba untuk mendapat lebih dan lebih. Artinya makhluk yang tidak mengetahui ataupun tidak dapat mengesan dengan betul apakah tujuan kehidupan manusia ini sebenarnya, dan apakah yang kita capai, yang nak capai. Adakah telah boleh kita capai atau belum tercapai? Maka atas itulah menjadikan masalah kehidupan ini kehidupan yang sukar dicari jawapannya, melainkan kita balik kepada panduan-panduan Al-Quranul Karim kepada kita. Apa sebenarnya tujuan utama dalam kehidupan kita? وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. وَمَا لِأَحَدٍ, tidak ada seorang manusia pun yang telah Allah anugerahkan kepadanya kelebihan, kenikmatan, kemewahan dunia ini yang dia boleh balas balik kepada Allah nikmat itu. Tidak ada seorang pun yang Allah anugerahkan kepadanya kenikmatan, kesenangan dan kemewahan dunia yang dia boleh balas balik kepada Allah nikmat itu, melainkan ibtigha'a, dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapat redha Allah, dan dia akan dapat. Ada suatu hadis yang Nabi nyebut tentang seorang hamba Allah dengan beberapa kawan dia berada dalam sebuah kapal berlayar di lautan. Tiba-tiba dipukul ribut yang amat ganas. Bila hampir kapal ini tenggelam ataupun dipukul ribut dan pecah, ada seorang daripada penumpang itu bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Ya Allah, selamatkanlah aku daripada kemusnahan, daripada kematian, daripada kapal yang tenggelam ini, kerana dia tidak boleh berenang. Dan kalau aku selamat, ya Allah, aku nak berbakti kepadamu sepanjang hidupku. So, orang ini bernazar dan menyebut kepada Allah, kalau Allah menyelamatkan dia daripada kebinasaan mati dalam laut yang bergelora begitu dan dia tidak boleh berenang, kalau selamat, dia nak gunakan sepanjang hidup dia selepas itu untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana beribadah. Pecah sembuh kapal itu. Semua orang binasa, melainkan seorang tadi, seorang yang berniat tadi, bernazar tadi, dia selamat. Dia terdampar di sebuah pulau. Dia sedar-sedar dia berada atas pulau. Lain itu semua sudah tidak ada. Dan pulau itu pulau yang tidak berpenghuni. Dia seorang saja. Gagah boleh bangun berdiri. Dia teringat kepada yang dia berjanji tadi. Dia nak berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup dia. Maka dia duduk atas satu macam gua kecil begitu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa waktu dia semayang, dia lapar, dia mencari makanan. Dia berjumpa dengan sepokok zaitun dekat dengan pintu gua itu. Maka dia ambil buah zaitun makan, mengenyangkan. Dia lapar, dia ada buah. Dia dahaganya amat sangat. Air yang nama dia jernih dan tidak masin tidak ada, melainkan air laut. Dia cuba minum air laut, tak boleh telan kerana masin, tak biasa begitu. Ya Allah, kamulah yang berkuasa, berilah kepadaku air yang boleh diminum. Dia pergi tepi laut, dia ambil air dengan doa tadi, dia minum, air itu jadi tawar. Mandi pun boleh air tawar, makan boleh kenyang dengan buah zaitun, maka dia buat ibadat. Mereka sekarang cerita, kerja orang ini beribadat sepenuh masa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang diri di pulau sampailah dia ajal dan dia mati. Lepas dia mati, dalam hadis menyatakan bahawasanya dia mendapat balasan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kubur yang begitu banyak. Malaikat bertanya dia, dengan amal apakah yang telah kamu buat dalam dunia dahulu? Maka Allah telah melungguhkan kepada kamu nikmat-nikmat akhirat yang begini banyak. Dia jawab, li'ibadati iyyahu wahdah, kerana aku telah melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala sahaja sepanjang hidupku. Dia jawab, nikmat yang banyak ini memang aku berhak dapat kerana aku telah menghabiskan baki umur aku lepas daripada kejadian kapal karam tadi untuk beribadat sepenuh masa kepada Allah. Siang malam aku ibadat, itulah dia, maka Allah balas baik kepada aku. Mereka jawab, tidak. Kenikmatan yang begini banyak
bukan balasan daripada amal yang kamu buat. Dia berkata, tidak, memang aku melakukan demikian. Allah Ta'ala kata malaikat, apa yang telah kamu lakukan di pulau tadi, di pulau sampai kamu mati, itu belum lagi balas dengan harga Allah berikan kepada kamu kenikmatan melihat dunia. Nilai kamu melihat dunia, melihat penghidupan, melihat makhluk Allah, boleh cari rezeki Allah, boleh banding antara buruk dengan baik, boleh melihat bagaimana Allah Ta'ala menurunkan azab kepada manusia. Nikmat itu sahaja pun belum terbayar. Belum lagi nikmat akal Allah berikan kepada kamu. Kamu tidak gila, kamu boleh berfikir, kamu boleh beribadat. Nikmat akal. Dan belum lagi nikmat rasa. Boleh rasa kenikmatan, keindahan, boleh rasa manis, rasa sejuk. Dan belum lagi nikmat hati, boleh rasa bahagia dan sebagainya. Barulah orang itu faham ini adalah kurnia Allah Ta'ala. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah Allah tidak berhajat kepada kamu untuk membantu atau memberi sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu kufur, kamu tanggung sendiri. Kerana Allah ghaniyun ankum, Allah kaya daripada kamu. Tak ada kamu pun Allah tidak susah, Allah tidak masakan apa-apa. Kamu tak beriman pun Allah tidak bagi apa-apa. Tapi wala yarda li'ibadihil kufur. Allah tidak reda sahaja kepada hamba yang kufur. Orang tadi itu, kalau dia kufur pun Allah tak bagi apa-apa. Dia beriman, Allah tidak untung apa-apa, dia yang untung. Kalau dia buat baik, Allah Ta'ala balas kebaikan dia kerana Allah reda kepada. Jadi dia katakan bahawa wa in tashkuru, kalau kamu beriman, syukur makna iman. Wa in tashkuru, kamu bersyukur, kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yardahu lakum, Allah reda kepada kamu. Kerana itulah maka masalah. Inilah yang dia katakan bahawa wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Dan kepada Allah Ta'ala, Allah dan Rasulnya, itulah yang paling berhak sekali kamu mencari keredaannya. Kalau kamu benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, dengan kutipan beberapa ayat tadi nak mengatakan bahawasanya yang besar kepada kita, tujuan utama dalam kehidupan kita dan alam yang sementara ini, nak melakukan amal ataupun kerja yang boleh mengundang keridaan Allah dan Rasulnya. Jangan mencari dan melakukan perkara yang mengundang kemurkaan Allah dan Rasulnya. Macam sekarang isu orang kafir ini memanglah tidak tahu dia memang musuh utama Islam. Walan tarda anakal Yahudi walan Nasara hatta millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir ke semua tidak akan reda dengan kamu, tidak akan puas hati dengan kamu sampailah iman kamu rosak, kamu ikut agama mereka. Itu kita faham.
Tapi sengaja dalam keadaan begitu pun mereka sengaja nak menyakiti, bukan sekadar menyakiti kita sahaja. Mereka menyakiti Rasulullah dan menyakiti Allah dengan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama mereka, terutama agama Kristian, dia tak ada masalah sebab dia Isa pada dia pun dia boleh buat gambar Nabi Isa, gambar Isa kena salib, anak Tuhan kena salib. Mereka boleh berlakonkan filem buat Isa diseksa, dipukul, berdarah badan dia, tanggung salib, naik tangga banyak, jatuh, dipukul dan sebagainya. Mereka tak rasa apa-apa. Dan gereja mereka penuh dengan gambar Isa anak Tuhan disalib, salib. Tak ada apa-apa. Tapi tidak macam kita. Kita melakarkan karikatur Nabi Muhammad, sudah melanggar dengan etika pegangan tauhid dan Islam kita. Sebab tidak mungkin mereka boleh melakarkan lakaran yang menggambarkan Nabi kita yang sebenar. Bukan Nabi tak boleh dilakarkan, sahabat pun kita tak boleh. Sahabat pun tidak boleh. Tapi itu yang mereka buat. Maka ini mengundang kemurkaan Allah, kemurkaan Nabi dan kemurkaan kita semua sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas itulah maka saya sebut tadi balik, kalau itulah yang manusia buat, maka mereka mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ma katabna alaihim illa ibtigha'a ridwanallah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha fa'atayna alladhina amanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqun. Bukan kita sahaja, umat Muhammad saja. Ma katabna alaihim, atas umat-umat yang sebelum daripada kamu pun, umat Isa, umat Musa, umat Zakaria, umat Yahya, kesemuanya kami wajibkan kepada mereka. Ma katabna alaihim, kami tidak wajibkan kepada mereka melainkan ibtigha'a ridwanallah, melainkan ke semua orang dan ke semua umat dalam kesemua keadaan, hendaklah tiap-tiap diri manusia itu mencari ibtigha'a, mencari yang sungguh-sungguh mencari untuk mendapatkan ridwan Allah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita nak mencari keredaan manusia, keredaan makhluk, disebut ridwan nasi ghayatun la tudraku. Kamu nak cari keredaan manusia, orang nak puas hati dengan kita, buat apa pun tak kena. Ada kekurangan dan ada nilai yang berbeza. Ridwan nasi ghayatun la tudrak, keredaan manusia sesuatu yang tak mungkin kamu boleh capai. Dalam kisah klasik cerita ini terkenal dengan cerita seorang laki-laki dengan anaknya, dengan seekor keldai. Mereka nak mencari keredaan manusia, nak mendapat pengajaran
Bagaimana untuk kita mendapatkan keredaan manusia, kepujian manusia? Maka mereka berjalan kampung ke kampung membawa kedai seekor, ayah seorang, anak seorang, berjalan sampai sebuah kampung. Orang menegur, kamu berjalan begini jauh, berpeluh begini banyak, kamu tak pakai otak. Kalau Ta'ala buat kedai untuk ditunggangi, naiklah atas kedai tu. Siapa yang bodoh sangat? Dua-dua naik kedai, berjalan ke sebuah kampung pula. Orang kata, apa tak pakai otak ke? Kedai sebesar ini dua orang naik, tahan ke kedai ni? Tak berjalan pun orang komplain, naik dua orang pun orang komplain, naik seorang. Anak naik, bapa jalan kaki. Sampai kampung pula, orang kampung tu komplain, anak yang tak mengenang budi bapa. Anak naik kedai sedap-sedap, bagi bapa berjalan elok. So anak kena turun, bapa pula naik. Jalan-jalan pula jumpa orang yang pula kata, bapa yang tak sayang dekat anak, bagi anak berjalan teruk-teruk, dia naik sedap-sedap pun tak kena. Yang tak buat lagi pun beri kedai naik kita pula. Ikat kedai, cari kayu, anak bapa tangguh supaya nampak bahawa kedai itu naik kita pula. Jalan-jalan ke satu kampung, kita sok gila. Maka mereka telah melintasi sebuah sungai yang masih mereka tanggung kedai itu, usung kedai itu. Kedai dah lama dah berjalan, tak minum air. Lintas sungai, kedai tengok bawah tak ada air, sungai berjalan. Menggelupur. Dia jatuh. Dua orang tadi pun jatuh ke bawah semua mampu. Selesai riwayat. Itulah nak confirm kata, bukan nak tunggu orang puji. Orang takkan puji selama-lamanya. Pergi balik kepada rida Allah. Tadi kita baca ayat awal itu, illa ibtigha wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Kalau benar-benar kamu mencari rida Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Taala akan redha. Inilah contoh yang boleh kita lihat balik dalam kehidupan ini begitu banyak, yang di antaranya Allah kurniakan kepada manusia ini segala macam kemudahan, segala macam kenikmatan yang diperingatkan kita balik, macam disebutkan dalam surah Al-Muddathir itu. Allah sebutkan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan manusia ini, da'ni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida summa yatma' an azid kalla innahu li ayatina anid. Al-Muddathir 11, 12, 13 sampai 70. Insan yang tidak mencari rida Allah Subhanahu wa taala akhirnya akan kecundang. Akhirnya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun dalam hidup yang sementara ini, kita pasti dah kita berakhir dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu kata Allah Subhanahu wa taala, da'ni wa man khalaqtu wahida. Da'ni, zarni wa man khalaqtu wahida, biar aku hadapi insan yang aku jadikan dia seorang diri.
Darni, da'ni, biarkan aku memberi balasan kepada insan yang aku jadikan dia wahida, sebatang kara. Kalau ingatkan kita waktu kita dilahirkan oleh ibu kita dari rahim ibu kita ke dunia ini, Allah yang mengeluarkan kita wahidah. Dia seorang diri. Itu kebiasaan orang lahir seorang diri dengan tidak ada sebarang kepunyaan, tidak punya sebarang kepunyaan. Apa jadi? Waja'altu lahu malan mamdudan. Waja'altu, dan aku, kata Allah, yang memberikan kepadanya, menjadikan kepadanya, merezekikan kepadanya, memberikan ia keupayaan untuk boleh memiliki malan, harta, mamdud, makan tak habis, mamdud, panjang, mal mamdud, malan katsira, harta yang banyak, yang makan tak habis. Kemudian wa banina syuhuda, Allah yang menganugerahkan kepadanya banin, anak pinak, syuhuda, yang dia boleh melihat pembesaran mereka, gelak ketawa mereka, senyum di hadapan mata dia. Di badan membesar dia nampak, kesihatan dia nampak. Wa mahattu lahu tamhida, bukan bagi anak sahaja, bukan bagi harta sahaja. Allah berikan kepada manusia kemudahan. Apa sahaja yang ada namakan dia mudah, semuanya berasal daripada Allah yang menganugerahkan. Banding kemudahan hidup zaman kita, kemudahan hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh, tempat tinggal baik, jalan raya baik, makanan baik, minuman baik, lampu, apa sahaja jauh lebih mudah kepada kita. Berbandingkan zaman Nabi itu, sudah lampu tak ada, air tak ada, cari air, makanan tak boleh simpan, tak ada peti ais, dan tidak mudah untuk mendapatkan sesuap makanan pada itu. Bukan barang yang senang. Kenderaan tidak ada, melainkan hanya hayawan-hayawan, ibil, khimar. Bayangkan kalau nak pergi daripada Mekah ke Madinah, 12 hari 12 malam biasa, jalan yang tidak selesa, makanan yang tidak ada, air yang tidak ada. Okey, semua ini diberi sesuai awal kita lah. Walaupun demikian, manusia yang tidak menjaga redha Allah Subhanahu wa taala, yatma'an azid, sentiasa tamak untuk mendapat lebih daripada itu. Ini timbul kezaliman. Kelebihan itu kita lihat balik contoh untuk menyabit yang kibar, mau'izah. Allah Subhanahu wa taala perkurniakan wa ma'atul lahu tamhida, kemudahan hidup yang diberikan contohnya kepada insan yang bernama Qarun. Quran sebut nama Qarun beberapa kali, dan Allah Ta'ala yang tahu, Allah yang bagi, dia tahu, dia bagi tahu kepada kita Qarun ini di zaman Nabi Musa. So dalam Quran, inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah iz qala lahu Musa la tafrah
Innallaha la yuhibbul farihin dalam surah Al-Qasas. Ini contoh kecil yang saya nak kaitkan dengan poin besar tadi. Allah bagi tahu sesungguhnya Qarun, nama orang, kita tahulah sebut nama Qarun ni, tahu kita orang yang harta banyak, harta dunia yang cukup banyak. Bukan sahaja Qarun zaman Nabi Musa. Musa besar di Mesir. Qarun pun daripada kaum Musa besar di Mesir. Kekayaan Qarun ini bukan tersimpan di Mesir sahaja, sampai ke Malaysia pun ada harta Qarun. Orang pakat cari harta Qarun di Malaysia. Itu di Pulau Besar Melaka tu disebut harta Qarun tak habis-habis lagi. Rata-rata ada. Saya selalu tempat pengaduan minta tolong, saya pergi ambil lah apa semua. Dalam bukan kerja aku ambil kata Qarun ni. Tak apa. Pindah habah kata Allah kata Qarun ini adalah kaum Nabi Musa, tapi dia malangnya kabagha alaihi. Dia menzalimi kaum dia. Dia menindas kaum dia, memeras kekayaan daripada kaum dia, jual beli ke ataupun tipu dan sebagainya. Kaum dia susah, dia seorang kaya. Tahu tak kekayaan dia banyak mana? Wa atainahu, dan kami, kata Allah, yang telah memberikan kepada Qarun itu kekayaan. Kamu nak tahu dia kaya sebanyak mana? Allah hanya menyebut ma inna mafatihahu, miftah anak kunci, mafatih anak-anak kunci khazanah, anak kunci sahaja. La tanu'u bil usbah ulil quwwah, la tanu'u tidak dapat ditanggung oleh al-usbah, puluhan orang yang kuat. Ambil contoh 10 orang yang kuat, yang boleh angkat berat 10 orang, tidak lagi boleh mengangkat anak kunci Qarun saja. Sebanyak mana kalau seorang orang kuat, angkat kuat, boleh angkat katakan 200 kilo. Kalau 10 orang ada 2000 kilo, potong separuh. Seorang angkat 100 kilo, 10 orang boleh angkat 1000 kilo. 100 kali 10, 1000 kilo anak kunci sahaja. Itu pun latanu'u, tak mampu menanggung. Memang kaya sungguh. Bila Musa kata la tafrah bukan makna jangan suka, jangan berbangga. Musa nasihatkan Qarun, jangan mendabik dada, jangan berbangga dengan kekayaan kamu ini, kerana Allah benci kepada orang yang membangga diri. Dia jawab, qala innama utituhu ala ilmin min indi. Aku kaya ni, aku ada semua harta yang begini banyak ini kerana aku cerdik. Innama utitu ala ilmin indi, aku dapat kekayaan ini kerana aku cerdik, aku pandai, aku cukup ilmu. Tapi malangnya dia tidak faham, kata Allah. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsara jam'a wa la yus'al an dhunubihimul mujrimun. Sayangnya, kata Allah kepada kita, kepada dia tidak tahukah
Qarun tidak tahukah bahawa Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan dan ambil tindakan buat orang yang bongkar, orang yang bangga tadi sebelum daripada dia. Minal qurun, banyak dah yang rosak dan sebagainya. Bila kesemua telah ditimpa ataupun ditimpa azab Allah Subhanahu wa taala kerana mereka tidak mencari daripada Allah Subhanahu wa taala, wa yus'al an dzunubihimul mujrimun, bila orang yang telah melakukan dosa diseksa Allah Subhanahu wa taala, tak siapa pun yang akan ambil tahu dah salah apa yang mereka buat. Firaun, Qarun tadi itu dalam tafsir saya tengok, tahu tak, kaya dia, dia punya bangga diri dia sehebat mana. Quran kata fakharaja fi qaumi bi zinah, dia nak tunjukkan kehebatan kekayaan dia. Dia berjalan untuk dituntut oleh kaum dia dengan pengiring-pengiring berkuda sebanyak 1000 ekor kuda, yang kesemua kuda ini pelananya dibuat daripada kulit, tempat pijak kaki kuda itu semua diperbuat daripada emas. 1000 ekor kuda berhias dengan perhiasan yang cukup indah, yang kesemua kaki, pemijak kaki, tempat letak kaki di kuda itu kesemua 1000 dibuat daripada emas. 1000 orang gadis yang mengiringi perarakan itu dipakai semua dengan sutera lembut yang cukup halus dan perhiasan daripada al-lu'lu' wal marjan yang cukup mahal untuk 1000 orang. Bayangkan kalau itu yang ditunjukkan kepada orang kaya tu mana. Tapi meringkaskan ceritanya, akhir apa jadi? Qarun dengan harta-harta yang Allah tenggelamkan ke semua di dalam bumi Mesir, sampai tempat yang ditenggelamkan itu menjadi buhairah. Buhairah ialah tasik. Kalau anda ke Mesir sekarang ini boleh pergi ziarah nama buhairah, Buhairah Qarun. Nama buhairah, nama bagi tasik itu tasik Qarun. Maka di tengah-tengah itulah istana dia, kekayaan dia dengan dia sendiri Allah tenggelamkan dalam iklim. So, ini kesemuanya balik kepada asas tadi. Allah beri kesemua kepada manusia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu beriman dengan Allah, bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tambah lagi nikmat itu kepada mereka. Wa la in kafartum, kalau insan kufur, contoh tadi kita sebut satu saja, iaitu Qarun. Sama juga dengan Firaun. Wa Firaun adil autad, Firaun yang hebat boleh buat pasak bumi. Quran sebut wal jibala autada, dan bukit bukau itu Allah Ta'ala buat sebagai pasak balancing kepada bumi. Maka Firaun dia tiru, dia buat piramid. Quran sebut piramid itu wa Firaun zil autad. Firaun boleh buat pasak bumi, dia buat piramid, kekal sampai hari ini. Kekayaan dia pun tidak kurang dan begitu hebat.
Tapi kesemuanya bila berlaku alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru bihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad. Kayalah macam mana pun juga hilang dari panduan kehidupan. Mereka tidak mencari redha Allah dan tidak beriman pun. Padahal cukup sangat bagi Firaun zaman Musa itu untuk beriman dengan Musa, kerana Musa menghadapi dia, tunjuk kehebatan mukjizat Allah Ta'ala kepada Musa kepada depan mereka, pun tidak nak beriman. Bukan tak nak beriman, tidak tahu. Tak beriman kerana degil. Tidak beriman kerana degil. Inilah yang selalunya. Wa ma mana'an nas an yu'minu iz ja'ahumul huda. Apa yang menghalang manusia ini untuk beriman dengan Allah, untuk patuh dan mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan mereka yang patut mereka sembah, dan mereka dalam hidup ini hendaklah mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iz ja'ahumul huda, datang sudah kepada mereka petunjuk. Macam kita ni datang Quran, datang pengajaran. Mereka datang Nabi dekat mereka. Kalau Firaun datang Nabi Musa di hadapan dia, mengajak dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia masih juga alladzina taghaw fil bilad. Mereka melakukan kezaliman dalam negara. Apa dia zalim? Tengok balik. Macam Luqman berkata kepada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu buat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana syirik itu kezaliman yang amat besar. Syirik, ada Tuhan yang lain, tak yakin kepada Allah yang Maha Kuasa, la zulmun azim, itu kezaliman yang paling besar. Sama yang tadi. Bila Firaun tadi Allah utuskan Nabi Musa kepada mereka supaya dia beriman, tidak. Dikatakan wa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang melampau, tagha, zalim, siapa dia? Wa asaral hayatad dunya, orang yang dalam kehidupan mereka itu mereka nakkan kesenangan dunia ini sahaja. So, hilang matlamat tadi. Matlamat bagi mendapat redha Allah telah hilang. Mereka menjadikan kehidupan yang sementara ini sebagai matlamat hidup. Orang ini kata Allah, wa amma man tagha, orang yang melampau, yang zalim, orang yang telah mengutamakan hidup dunia, dan akhirnya fa innal jahima hiyal ma'wa, neraka jahimlah tempat mereka tinggal. Maka sama dengan Firaun tadi pula katakan, dia katakan alladzina taghaw fil bilad, alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru bihal fasad. Mereka melampaui batas. Melampaui batas, melanggar hukum-hukum Allah. Melanggar hukum Allah, menzalimi diri mereka. Faksabu bihal fasad, mereka banyak melakukan kerosakan akhlak. Fasad balik kepada kerosakan akhlak. Akhlak yang tidak berdasarkan kepada akhlak yang disyariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesan daripadanya
fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Allah tuangkan, sabba alaihim, Allah jatuhkan kepada mereka dalam kehidupan yang sementara ini sawta azab, azab yang amat-amat menyeksa. Inna rabbaka labil mirsad, Tuhan kamu senantiasa melihat apa yang sedang kamu lakukan. Atas itulah maka balik kepada yang tadi, walaupun kehidupan yang sementara ini tak akan lepas daripada cabaran, tak lepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita tentang apa yang berlaku sekarang. Awalam yara, apakah tidak mereka lihat Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguji mereka fi kulli sana marratan aw marratain. Allah uji mereka dengan ujian, dengan fitnah setahun sekali, dua kali, ataupun lebih daripada dua kali. Awalam yarau an yuhtanuna bi kulli amin marratan aw marratain summa la yatubun walau hum yadhakkarun. Kami uji mereka setiap tahun sekali, ada yang dua kali. Summa la yatubun, mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walau hum yadhakkarun, mereka tidak nak mengambil peringatan. Gunanya kita kena faham yang kedua. Mengapa Allah turun bala? Ada dua. Satu dipanggil bala, dua dipanggil ibtila. Kalau ibtila, dia kena kepada orang-orang yang baik-baik dan tidak baik. Kalau bala, biasanya kena kepada orang yang jahat-jahat, yang isyan, yang derhaka Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu yang kita bincang pasal Qarun, pasal Firaun, pasal umat Muhammad, umat yang sebelum umat Muhammad. Allah turun bala zaman Nabi Nuh alaihi salam, wa aghraqna, zaman Nabi Firaun, wa aghraqna ala Firaun wa antum tanzurun. Kami tenggelamkan habis, binasakan kesemuanya umat zaman Nuh alaihi salam, zaman Nabi Firaun, umat zaman Nabi Nuh. Kita tengok bila sampai kepada peringkat Allah menyebut kepada Nabi Nuh alaihi salam, innahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Allah bagi tahu ke Nabi Nuh alaihi salam, wahai Nuh, mulai saat hari ini, ketika itu, mulai daripada hari ini ke hadapan, lan yu'mina min qaumik, tidak akan ada seorang pun lagi daripada kaum kamu, wahai Nabi Nuh, wahai Nuh, dia akan beriman dengan kamu. Ajaklah, kombislah mereka macam mana pun, hari ini ke hadapan seorang pun tak akan beriman. Fala tabta'is, jangan kamu rasa kecewa dengan apa yang mereka lakukan. Ikut perintah kami. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Kamu buatlah, kamu cipta, kamu binalah sebuah kapal layar dengan perintah kami. Wa wahyina, wahyu kami.
kami akan tenggelamkan umat yang tidak beriman dengan kamu. Maka barulah Nabi Nuh angkat tangan. Allah Subhanahu wa taala katakan, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Fada'a rabbah, Nuh angkat tangan, surrender. Dah tahu dah, ajak macam mana pun mereka tak beriman, seorang pun tak akan beriman dah. Nabi Nuh surrender, angkat tangan pada Rabbahu, dia berdoa, Allah Tuhannya, anni maghlubun, saya kalah, saya tidak berjaya, mereka yang asalnya. Fantasir, mohon bantuanmu ya Allah, mohon kemenangan. Fantasir, berilah kemenangan kepada saya. Doa Nabi mudah itu. Fafatahna abwabas sama' bima'in munhamir. Dengan doa begitu, Allah buka pintu langit. Maka turunlah dari langit air yang mencurah-curah. Wa fajjarna al-ardha uyunan. Kami pecahkan daripada bumi ini mata air. Bumi mengeluarkan air, langit menurunkan air. Faltaqal ma' ala amrin qad qadir. Bertemulah dua sumber air. Bumi keluar air, langit turun air, maka penuh bumi dengan air. Wa hamalnahu, kami selamatkan Nabi Nuh dengan pengikutnya, ala alwahin wa dusur, atas kapal layar yang dibuat daripada alwah, papan-papan kayu, wa dusur paku yang dibuat juga daripada kayu. Ujung tu jazaan liman kana kufir. Itu adalah balasan Allah Ta'ala dalam dunia yang sementara. Liman kana kufir, bagi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu contoh dan berulang. Dalam kesemua zaman akan berulang. Macam itulah maka penting sangat untuk kita cek balik, selagi manusia ini tidak terlepas nama manusia, dan manusia selama-lamanya bersifat lemah. Karena itulah dalam dunia ini tidak ada seorang pun daripada manusia yang boleh tercapai ke semua maksud dia. Senanglah, kayalah macam mana kaya pun, ada banyak benda yang dia tak dapat capai. Kalau kaya sangat, duit banyak, nak makan tak boleh, darah tinggi. Makan tak boleh sebab kencing manis. Makan tak boleh sebab tak sihat, tak sampai. Berkuasalah sehebat kuasa macam mana pun, ada benda yang dia tak boleh buat kerana dia tak tercapai. Senanglah senang macam mana pun, ada masa yang dia sendiri katakan dia tak mau mengantuk. Masa tu dia nak mengantuk. Ada masa yang dia nak lena, dia tak mau lena. So ada benda yang terhalang. Kenapa? Kerana Allah nak beritahu kepada manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa. Insan kesemua ini lemah. Bila lemah, kena faham mengatakan bahawa ada yang maha kuat. Kerana itulah kita akan balik semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mencapai. Hanya yang akan mencapai semua kehendak mereka bila mereka telah berpindah daripada alam yang penuh dengan masalah ini kepada alam akhirat. Bila mereka berjaya masuk dalam syurga, barulah berjumpa, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un
nuzulan min ghafurir rahim. Yang susah tadi, yang tak dapat capai maksud tadi yang dunia, kalau mereka berjaya mendapat mardatilah tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, mati dimasuk dalam syurga, baru berjumpa walakum fiha, dan bagi kamu dalam syurga itu ma tashtahi anfusukum, apa sahaja yang diingini oleh kehendak kamu, apa sahaja yang nafsu kamu terlintas nak melakukannya, kamu dapat. Walakum fiha ma tad'un, bagi kamu dalam syurga itu apa sahaja yang kamu minta. Bagi kamu dalam syurga apa sahaja yang kamu minta. Berlaku satu kes dalam sebuah hadis. Ada seorang hamba Allah yang dimasuk dalam syurga. Dimasuk syurga, dia dapat apa semua yang dia nak, melainkan satu. Dia mencari kekasih dia dunia dahulu. Dalam syurga dia tak jumpa. Orang ini telah mendapati apa sahaja dia nak, semua dalam syurga ada. Balik kepada tadi ayat tadi, melainkan satu dia tak dapat. Dia mencari kawan dia, kekasih di dalam dalam dunia dahulu. Kekasih dia dalam dunia dahulu dia tak jumpa dalam syurga. Dia tanya para malaikat, mereka jawab dekat dia, kawan kamu ini ada dalam neraka. Dia amat duka cita. Quran telah berjanji, la yamassuna biha nasabun wala lughub. Orang yang masuk syurga nanti tidak akan terkena kepada mereka nasabun, tekanan perasaan, kekecewaan, kepenatan. Wala lughub, lughub lesu. Dan orang ini merasa dia tak jumpa dengan kekasih dia. Dia merasa nasabun, merasa lughub. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hamba dalam syurga dapat segala-galanya, tapi satu kurang. Dengan kekurangan ini saya merasakan tak sepenuhnya nikmat saya dapat. Saya pohon supaya kekasih saya yang dalam neraka diberi keampunan kepadanya, bawa masuk syurga, hidup dengan saya, bawa dapat sepenuh kenikmatan saya dalam syurga ini. Memang permohonan dia itu sesuai dengan masa. Dia minta itu sesuai dengan masa. Kekasih dia yang dalam neraka tadi itu sudah hampir habis dah dosa dia dengan azab yang dia terima. Sudah sampai masa dah habis dah azab dia terima. Allah Ta'ala kata, permohonan kamu kami tunai. Maka dibawa keluar orang yang dia kasih dalam neraka tadi, dimasuk ke syurga. Tapi bukan dengan makna dia ada syafaat, kan? Bukan syafaat, maknanya kehendak dia itu kebetulan sampai masa orang yang dalam neraka tadi keluar, maka dikeluarkan daripada syurga, daripada neraka, maka masuk neraka. Maka tertunailah maksud ayat yang dikatakan bahawa walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Bagi kamu dalam syurga itu apa sahaja yang kamu ingin dapat, kamu semua dapat. Walakum fiha ma tad'un, kamu seru apa pun,
minta apa pun Allah Ta'ala tunai. Nuzulan min Ghafurir Rahim, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Itulah yang sampai kepada matlamat akhir. Orang yang bekerja dalam dunia ini mencari redha Allah, mereka dapat, dan akhirnya itulah yang mereka dapat. Matlamat terakhirnya, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa sawfa yarda. Tidak ada sesuatu pun yang kamu buat dalam dunia ini boleh membalas nikmat Allah kepada kamu. Kamu tak boleh balas, melainkan kamu cari redha Allah, kamu dapat. Yang dapat redha Allah Ta'ala akan dapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situlah dia baru kebahagiaan yang abadi bagi sejati. Ada sorak kepada saya pada pagi ini. Saya nak jadi macam Ustaz. Tadi Ustaz mana? Memanfaatkan diri kepada ummah. Perkara ini perlu dilatih sejak kecil. Saya dah tua. Apa yang perlu saya buat? Terima kasih. Ini telah dijawab dengan ceramah tadi. Soalan ini telah saya jawab. Sebut tengok dengan apa itu sebut tadi, bahawa tidak ada seorang pun yang tidak berhasrat, tidak berangan-angan untuk menjadi orang yang berguna kepada diri mereka dan berguna kepada agama mereka. Semua orang begitu. Semua nak bahagia dunia, nak bahagia akhirat. Bahagia dunia dapat tapi tidak sepenuh. Bahagia akhirat dapat sepenuh. Nak capai macam mana? Tengok apa yang Allah Ta'ala buat kepada para anbiya. Tidak ada seorang Nabi pun yang tidak diuji Allah Ta'ala dengan ibtila, dengan berbagai-bagai kesusahan. Tengok contoh tadi, Nabi Musa yang telah selamat daripada tindakan Firaun membunuh kesemua anak-anak kecil. Selamat pun dengan cara yang cukup tragis. Mak dia diwahyukan kepada mak dia, anak yang kecil baru lahir, masukkan dalam tabut. Tabut ni kita punya rakit, lepaskan di sungai Nil. Lepas sungai Nil, tabut itu, rakit itu boleh bawa pergi terdampar tepi dengan pengkalan yang isteri Firaun selalu pergi bersantai di situ. Tengok ada rakit, ada budak. Ambil jangan budak laki-laki, bawa balik dekat suami di Firaun, yang ni jangan bunuh. Asa an nattakhidahu walada. Kita bela dia sebagai anak kita. Bela dalam istana. Bela dalam istana. Segala kemewahan. Dan istana pula, Firaun pula mengaku dia Tuhan. Semua dia boleh buat. Akhirnya dia kena keluar daripada istana, menghadapi kehidupan hidup yang cukup susah, sampai pergi ke Madian, berjumpa dengan Syuaib, dengan anak Nabi Syuaib, kena bekerja sampai ke 8 tahun menjadi pekerja Nabi Syuaib. Nak kahwin dengan anak aku boleh, aku kahwin kamu lepas 8 tahun bekerja. Kalau boleh 10 lagi bagus. Itu belum jadi Nabi, bekerja. Akhirnya menjadi Nabi, menghadapi Firaun bapa dia dengan serba kesusahan. Tapi tidak mengapa. Susah. Akhirnya dia kembali orang yang berjaya. Sama Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang Nabi kita tak boleh buat? Nabi susah.
tak makan 3 hari. Sahabat-sahabat mengadu ke semuanya kelaparan. Allah hantarkan Malikul Jibal ataupun Malakul Jibal pun boleh. Malaikat, Malik gajah, malaikat yang jaga bukit datang menghadap Muhammad. Waktu Nabi menyebut hamba-Mu lapar, suara itu terdengar sampai Al-Mala'il A'la. Allah perintahkan malaikat, kamu turun berjumpa dengan hamba Muhammad, tanya dia nak apa. Kalau dia nak kekayaan dunia, jadikan bukit itu emas kepada dia. Turun malaikat, kami dengar rintihan wahai Muhammad. Kamu susah kah? Kamu tak ikut makan kah? Suruhlah aku jadikan bukit ini emas. Aku boleh buat jadi emas kapal sebuah bukit emas. Kamu kaya raya. Tapi apa Nabi kita jawab? Ya Rabb, arda an ajumu yawman wa ashma' yawman. Fal yawma alladhi ajumu atadarra'u ila Allah, wal yawma alladhi ashba' ashkurullah. Hamba-Mu tidak nak kepada kekayaan sampai satu bukit jadi emas kekayaan. Tak payah. Cukuplah kepada hamba ini satu hari hamba berlapar, satu hari hamba ada makanan. Pada hari yang hamba lapar, ya Allah, macam ini, atatarrah ilallah, saya merintih, menyebut, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala macam tadi. Ya Allah, hamba-Mu lapar, hamba-Mu dahaga, berilah makanan. Besok dapat makanan. Pada hari hamba dapat makanan, ashkurullah, hamba akan syukur kepada-Mu ya Allah. Maknanya dalam itulah dia mendapat redha Allah. Dalam itulah dia mendapatkan apa yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah redha kepada dia. Bila Allah redha kepadanya dan juga kepada kita, kita berakhir selepas ini, selepas kita lintasi ke halangan keduniaan yang sementara, baru jumpa dengan kenikmatan yang abadi yang akan bermula dengan al-qabr awwalu manzilin min manazil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asar. Kita mati, kita masuk kubur. Kubur adalah awwalu manzilin, tempat tinggal, tempat turun yang pertama dari tempat-tempat singgah kita di alam akhirat. Ada peperiksaan kubur. Sesiapa yang lulus peperiksaan kubur, lepas itu dia senang. Siapa yang tak lulus peperiksaan kubur, soal mungkar nakir, situ dah susah dah, lepas itu lagi-lagi susah. Semua kita ambil pengajaran, kita dapat ditasi ke semua ini dengan balik kepada carilah redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala akan redha kepada kita sekalian. Semoga Allah sentiasa merahmati kita, mengampuni kita, meletakkan kita sebagai hamba yang redha kepadanya dengan kita memohon doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah.
يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نحن عبيدك يا الله وأبناء عبيدك يا رحمن، نواسينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علم أحد من خلقك سبع علم الغيب عندك يا الله، أن تكون الصحة والسلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا الله عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، وحينا يا ربنا بالسلام، الجنة دار السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجاتنا يا الله، فاقضي حوائجنا يا كريم، فاقضي حوائج يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وصحح أجسادنا وشتت شمل أعدائنا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. رضاك مطلوبنا يا الله، رضاك يا كريم، ارضنا يا كريم، ارضنا يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء يا الله، عافنا يا الله من كل بلاء، وارفع مقتك وغضبك عنا يا كريم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حقق رجاءنا يا الله، حقق رجاءنا يا كريم. اشفي الرجاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا واشفي مرضانا وحقق رجاءنا واقضي حوائجنا يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sekali saya maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.